Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 1 yang akan membentangkan tentang hadis mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saya Abdul Arif bin Budi Marazi di 1911509. Untuk bahagian pendahuluan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan bagi mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya hidayah. Kegelapan yakni jahiliyah lah, kepada cahaya hidayah Allah Subhanahu taala. Hal ini dapat kita hayati apabila kita mempelajari sirah perjuangan baginda dalam menyampaikan dakwah Islam semasa hayatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperanan dalam melakukan pengislahan atau perubahan yang dalam masyarakat jahiliyah dari segi segenap aspek dalam kehidupan seperti sosial, ekonomi dan juga politik. Dengan pengislahan atau perubahan ini, Rasulullah SAW memberi sinar yang baharu kepada manusia untuk hidup dalam kehidupan yang bersyariat. Justru setiap yang beriman perlu melahirkan kecintaan yang jitu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan meliputi setiap aspek dalam kehidupan. Seperti tadilah, dalam aspek sosialnya, dalam aspek ekonomi, pentadbiran dan sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah daku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Ali Imran ayat yang ke-31. Terusnya kita pergi kepada isu semasa yang berkaitan dengan hadis ini. Kami bawakan satu isu yang berlaku pada tahun 2020. Isu ini dinyatakan ataupun ditulis di akhbar berita harian, dan isu ini dipaparkan iaitu seorang presiden Perancis yang bernama Emmanuel Macron yang menggunakan kematian Samuel Paty untuk menghina Islam. Kematian Samuel Paty ni, kalau kita tengok balik kisah ini, Samuel Paty dibunuh oleh ekstremis. Dikatakan ekstremis tersebut adalah beragama Islam lah. Dan Presiden Perancis ini menggunakan peristiwa kematian tersebut sebagai alasan untuk menghina Islam, sebagai hujah untuk mengatakan bahawa seluruh masyarakat Islam yang berada di Perancis maupun di seluruh dunia adalah ekstremis. Dan Macron juga, selain pada dia menggunakan peristiwa kematian Samuel Paty tersebut, dia juga memperakui kartun Charlie Hebdo yang pernah diterbitkan pada tahun 2015. Kartun yang dilukis oleh Charlie Hebdo itu berkisarkan tentang penghinaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perkara tersebut mendapat respon yang begitu hangatlah dalam kalangan masyarakat Islam di seluruh dunia. Seterusnya, Macron sering melabel Islam sebagai ekstremis dan tidak mahu berasimilasi dengan budaya sekular Perancis. Maksudnya dengan peristiwa Samuel Paty tadi, dia melabel keseluruhan umat Islam sebagai ekstremis. Dan
Dia mengatakan bahawa masyarakat Islam di Perancis tidak mahu berasimilasi, maksudnya tidak mahu mengikuti cara hidup sekular Perancis, negara Perancis. Dan ironinya kat sini, Perancis adalah sebuah negara yang mengangkat kebebasan bersuara. Namun apabila mereka menjadi mangsa, maksudnya apabila masyarakat mereka ada yang macam kes Senopati tadi, dia jadi mangsa terbunuh tu, tapi dia tidak menggunakan elemen kebebasan bersuara tersebut dalam isu ni lah. Maksudnya bila masyarakat Islam mengatakan bahawa ekstremis Islam, ekstremis yang ada dalam kalangan orang Islam tidaklah kesemua masyarakat Islam adalah ekstremis, tetapi ada sesetengah ataupun sebilangan sahaja yang ekstrim, seperti kes yang terjadi kepada Samuel Paty tu. Tetapi Presiden Perancis tidak menerima hujah tersebut, dan perkara itu dilihat sebagai ironi lah kan. Baik, seterusnya saya akan sambung. Tadi saya sebut berkenaan dengan respon respon daripada masyarakat Islam di serata dunia, dan Malaysia tidak berkecuali lah. Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri menghantar surat sebagai maklum balas berkenaan isu ini dengan menyatakan, sebagai umat Islam, kita menolak sama sekali tindakan keganasan yang membawa kepada penganiayaan dan kehilangan nyawa. Namun kita tidak akan bertolak ansur terhadap sebarang bentuk penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW yang dicintai, dan kita menentang sepenuhnya fitnah kepada agama Islam. Dan kalau kita tengok balik, semasa isu ni berlaku, Dr. Zulkifli juga menghantar sebuah kitab Syama'il Muhammadiyah kepada Presiden Perancis tersebut. Saya tak pasti Presiden Perancis ataupun delegasi kedutaan Perancis di Malaysia. Wallahualam, boleh tengok balik lah. Okay, itu saja isu semasa yang berkaitan dengan hadis ini. Kita beralih kepada persoalan isu. Persoalan isu yang kami bawakan dalam hadis ini ada 3. Yang pertama adalah, apakah tanda-tanda mencintai Rasulullah? Maksudnya persoalan ini kita lihat balik, kita persoalkan apakah tanda-tanda mencintai Rasulullah ni? Adakah hanya memakai pakaian sunnah? Adakah hanya menggunakan memakai pakaian, melakukan amalan sunnah sahaja, ataupun ada tanda-tanda lain? Okey. Seterusnya, persoalan yang kedua, apakah hukum tidak mencintai Rasulullah, khususnya kepada masyarakat, kepada orang Islam dan juga kafir lah. Yang ketiga adalah bagaimana cara seseorang orang Muslim lah, untuk mencintai Rasulullah SAW. Kaedah untuk mencintai Rasulullah SAW lah. Baik, seterusnya kita akan pergi kepada hadis yang pertama dalam tajuk hadis mencintai Rasulullah ini. Baik, hadis 1. Wa haddathani Zuhair ibn Harbin haddathana Ismail ibn Ulayyah wa haddathana Syaiban ibn Abi Syaibah haddathana Abdul Warith kilahuma an Abdul Aziz an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu 'abdun, wa fi hadithi Abdul Warith ar-rajulu hatta akuna ahabba ilaih min ahli wa malihi wan nasi ajma'in. Makna hadis yang pertama ini, Zuhair ibn Harbin telah memberitahukan kepada kami, Ismail bin Ulayyah telah memberitahukan kepada kami,
Dan Syaiban Ibnu Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdul Waris telah memberitahukan kepada kami, kedua-duanya dari Abdul Aziz, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman seorang hamba. Dan di dalam hadis Abdul Waris disebutkan seseorang sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai daripada keluarganya, hartanya dan manusia seluruhnya. Baik, sekian sahaja daripada saya untuk bahagian saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq Akmal Muhammad Sabran. Nombor kad matrik di 1911528. Okay, pada hari ini saya ingin menerangkan tentang hadis kedua, kosakata dalam hadis dan juga riwayat Anas bin Malik. Okay, seperti yang kita tengok pada slide, hadis kedua tu, Haddathana Muhammadun ibnu Musanna wa ibnu Bashar qala haddathana Muhammad bin Ja'far haddathana Syu'bah qala sami'tu Qatadah yuhaddithu an Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbun ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Makna hadis yang kedua ini adalah Muhammad bin Musanna dan Ibnu Bashar telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, aku telah mendengar Qatadah memberitahukan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai daripada anaknya, orang tuanya dan manusia seluruhnya. Okey, maksud tidak beriman kat sini bukanlah hilang iman daripada diri seseorang, tetapi kurangnya iman di seseorang jika dia lebih menyayangi seseorang ataupun sesuatu melebihi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna hadis tu. Kosakata yang berada dalam hadis pertama dan hadis kedua, yu'minun beriman, abdun iaitu maksudnya seorang hamba, rajulun maksudnya lelaki, akuna sehingga aku menjadi, ahabbun dia cintai, ahlihi keluarganya, wa malihi hartanya, annasun iaitu manusia, ajma'in seluruhnya, waladihi anaknya, walidihi iaitu orang tuanya. Okey, sekarang ni saya ingin menerangkan tentang latar belakang perawi. Perawi yang saya ingin terangkan ini adalah Anas bin Malik. Okey, yang pertama Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu anak kepada pasangan Malik bin An-Nadar dan Ummu Sulaim. Okey, beliau adalah di antara sahabat yang paling rapat dengan Rasulullah. Beliau bersama Rasulullah berhijrah pada usianya 10 tahun. Okey, kisahnya, Ummu Sulaim ini bertemu dengan Nabi dan berbicara dengan Nabi bahawa anak dia bersedia untuk menyerahkan anak dia untuk mengikuti segala apa yang Nabi tepui seperti dakwah, seperti menjadi pembantu Nabi dan sebagainya. Okey. Beliau melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ketika usianya mencapai 20 tahun. Okey, berkat doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuknya, beliau dipanjangkan umur sehingga berumur 107 tahun dan beliau meninggal di Basrah pada hari Jumaat pada tahun 93 Hijrah. Okey, bukan itu saja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mendoakan bahawa beliau
dimasukkan ke dalam syurga, dibanyakkan keturunannya dan hartanya, dan juga dalam kita dapat dalam yang terdapat dalam slide ini, dipanjangkan umurnya sehingga 107 tahun. Okey, beliau menuntut ilmu sebanyak yang mungkin daripada Rasulullah SAW, dan beliau juga menuntut ilmu dengan ramai para sahabat yang lain, contohnya seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab dan juga Uthman bin Affan dan sebagainya. Okey, yang terakhir, Sayyidina Abu Hurairah mengatakan bahawa Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah yang paling mirip solatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas di sini bahawa Sayyidina Anas bin Malik benar-benar rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Abu Hurairah mengatakan solat Anas bin Malik ini adalah paling mirip kerana daripada umur 10 tahun beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga banyak mengikuti Rasulullah dalam berdakwah dan sebagainya. Okey, itu saja daripada saya. Penerangan saya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Taqiyuddin bin Hasan Basri. Nombor matrik saya yakni D191111600. Okey, saya akan membahaskan tentang pada bahagian saya yakni tentang perbahasan isu kandungan hadis. Okey, seperti mana yang kita tahu, hadis ni adalah mengenai hadis mencintai Rasulullah lebih daripada sesiapa pun. Okey, dalam pembahasan hadis ini telah dinyatakan oleh Imam Abu Sulaiman Al-Khatabi berkata, maksudnya bukanlah cinta secara tabiat tetapi cinta secara pilihan, kerana kecintaan seseorang terhadap dirinya sendiri adalah tabiat dan tidak mungkin ia membencinya. Okey, untuk hal ini kita boleh merujuk cinta kepada diri kita sendiri. Okey, seperti mana yang kita tahu, mustahillah untuk kita, yakni diri kita sendiri, untuk membenci diri kita sendiri. Walaupun macam mana rupa kita sekalipun, gaya kita macam mana sekalipun, kita tetap sayangi diri kita sendiri dan kita tetap cintai diri kita sendiri. Dan cinta yang kita sayang pada diri sendiri ni bukan satu pilihan, tapi adalah satu tabiat. Sebab kita tahu diri kita macam mana dan kita faham apa yang kita sentiasa buat, dan sebab itulah kita kena sentiasa sayangi diri kita sendiri. Okey, huraian ke-20 yang bermaksud, tambahnya lagi bahawa maksudnya adalah kamu tidak benar-benar dan jujur mencintaiku sampai kamu mentaatiku sepenuhnya, lebih memilih untuk mendapat kerelaanku daripada mengikuti hawa nafsumu meskipun engkau binasa di dalamnya. Itulah perkataan daripada Al-Khatabi. Okey, di sini kita boleh melihat bahawa kita kalau ingin mencinta Rasulullah kita sendiri, kita perlulah mencintainya dengan sepenuh hati kita, dan bukan hanya cinta pada separuh, suku ataupun kurang dan sebagainya. Kecintaan kita, andai kata kalau kita cintakan seseorang, kita sayangkan seseorang, kita sayang dengan ikhlas, sebab dalam ikhlas kita akan temui kebahagiaan. Seperti mana itu jugalah kita bukan sayangi Rasulullah kita hanya kerana kita memilih untuk mendapat keredaan baginda, kerelaan, tetapi kita mestilah mencintainya dengan sepenuh hati kita, yakni dengan seikhlasnya. Okey, seterusnya Ibnu Battal Al-Qadhi Idiat dan selain daripada mereka berdua juga, semoga Allah merahmati mereka. Bagi mereka, cinta itu ada 3 macam, yakni seperti mana yang kita tahu, seperti 3 perkara. Okey, yang pertama adalah cinta kerana panggungan dan penghormatan seperti mencintai orang tua. Yang kedua pula, cinta kasih dan sayang seperti mencintai anak. Yang ketiga, cinta kerana adanya persamaan dan menganggap baik sesuatu seperti mencintai orang lain. Okey, yang pertama, cinta kerana pengagungan dan penghormatan. Hal ini kita boleh merujuk terhadap orang tua, yakni ibu bapa kita sendiri. Tipulah kalau kata kita tak sayangkan mak ayah kita, betul. Dan kita sayangkan mereka kerana apa? Kerana mereka telah banyak mengajar kita, mendidik kita, membesarkan kita dengan pelbagai kerenah kita, dan
kita hormat ibu bapa kita kerana mereka tua daripada kita, dan kita di situ kita boleh letakkan cinta kerana pengagungan kerana mereka adalah sentiasa menjadi mentor kepada kita, dan penghormatan kerana mereka adalah ibu bapa kita sendiri. Tak pun kita seperti kita menghormati guru, kita menyayangi guru kita sebab kita menyayangi guru kita kerana mereka lebih tua daripada kita, mereka yang mendidik kita dan sebagainya. Okey, yang kedua pula adalah cinta, kasih dan sayang seperti mencintai anak-anak. Okey, di sini kita melihat, kita merujuk kepada ibu bapa kita sendiri. Ibu bapa kita menyayangi kita macam mana? Lebih daripada, kadang lebih daripada kita menyayangi ibu bapa kita sendiri. Bagi ibu bapa yang mencintai anaknya, kita semua boleh faham kalau dalam satu situasi yang di mana anak akan menjadi satu keutamaan buat ibu dan ayah. Sebab itulah ibu dan ayah kita tak pernah merungut andai kata mereka susah dan sebagainya. Sebab apa? Sebab mereka sayangkan anak mereka, dan kerana anak mereka jugalah adalah anugerah daripada Allah, dan kerana anak jugalah ibu bapa sanggup bersusah payah mencari rezeki, membuat segalanya asalkan kehidupan anak itu terjamin, kehidupan anak itu senang, dan kehidupan anak itu tidak dilukai walaupun sedikit, kerana anak ini adalah anugerah daripada Allah, dan juga anak ini adalah pemberi rezeki kepada ibu bapa. Okey, yang ketiga pula adalah cinta kerana adanya persamaan dan menganggap baik sesuatu seperti yang mencintai orang lain. Okey, kita sayang ambil contoh sebagai kita sayangkan seseorang yang melena jantina, andai kata kan kita ada seseorang yang kita sayang, dan kenapa kita sayangkan dia? Sebab kita nampak dia mungkin akan jadi isteri kita satu hari nanti, dia mungkin akan jadi someone yang baik untuk kita, sebab tu kita sayang dia. Kerana apa? Kerana ada benefitnya selepas itu. Seperti mana kita menyayangi seorang perempuan, andai kata kalau bagi perempuan menyayangi seorang lelaki, kerana apa? Kerana dia lihat lelaki itu ataupun perempuan itu mampu membawanya ke arah kebaikan, mampu menjadi seorang suami yang baik ataupun isteri yang baik kepada mereka satu hari nanti. Okey, seterusnya, cinta kepada Rasulullah itu adalah dengan menggabungkan ketiga-tiganya. Okey, di sini kita boleh melihat bahawa cinta kepada Rasulullah adalah melebihi sekalinya, seperti mana yang saya terangkan tadi, melebihi daripada yang pertama, iaitu cinta yang agung, seperti yang mana kita menghormati orang tua. Yang kedua, seperti ibu yang mencintai anaknya, lebih daripada itu. Dan yang ketiga, mencintai orang lain. Untuk Rasulullah, ketiga-tiga ini perlulah digabungkan, kerana Rasulullah sentiasa berada di atas sekali. Bagi Ibnu Battah rahimahullah berkata, makna hadis adalah sempurnanya keimanan seseorang apabila dia mengetahui bahawa hak Nabi SAW lebih besar atas dirinya sendiri daripada hak ayahnya, anaknya dan manusia seluruhnya. Kerana baginda kita diselamatkan dari neraka dan diselamatkan dari kesesatan. Okey, di sini kita boleh melihat dalam hadis ni pun telah diterangkan bahawa kita sepatutnya meletakkan cinta Rasulullah itu di peringkat yang atas, barulah disusuli oleh ibu bapa kita, keluarga kita dan orang lain. Hal ini kerana seperti mana yang telah diterangkan tadi bahawa kerana baginda kita diselamatkan dari neraka, dan disebabkan baginda juga kita diselamatkan daripada kesesatan yang berpanjangan. Kalau tanpa baginda kita tak mengenal apa itu erti Islam, dan juga tanpa baginda mungkin kita sendiri tidak akan lahir sebagai seorang Islam pada hari ini. Dan kalau bukan kerana pengorbanan baginda pada masa dulu, kita tidak mungkin akan rasa aman dan makmur dalam menyampaikan ataupun mendakwah agama kita sendiri. Okey, sekian daripada saya. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri bin Ismail. Nombor matrik D183114882. Jadi saya akan teruskan pembentangan mengenai hadis mencintai Rasulullah SAW. Jadi saya akan teruskan tentang jawapan kepada persoalan isu 1, isu 2 dan isu 3. Jadi saya akan menjawab kepada jawapan persoalan isu pertama dahulu, iaitu apakah tanda-tanda mencintai Rasulullah SAW. Jadi yang pertamanya adalah membela sunnahnya dan membela syariatnya, iaitu mengamalkan sunnah dalam kehidupan seharian. Contoh dia, kita bangun pagi baca doa bangun tidur, bersugi, kemudian kita pakai wangi-wangian dan sebagainya lah. Kemudian yang kedua, mengamalkan syariat agama dengan baik dan sempurna.
Contoh dia, kita melaksanakan apa yang Allah suruh ni dengan sebaik-baik yang mungkin. Contohnya solat. Solat tu kita buat dengan sebaik-baik yang mungkin. Yang ketiga, meneruskan perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW walaupun setelah baginda wafat. Contohnya kita ada sekarang, kita ada media handphone canggih kan. Kita gunalah manfaat yang ada kan. Sehari kita post satu hadis macam tu. Sehari satu hadis. Mana kata kita cuba berdakwah. Dengan cara itu. Kemudian mempertahankan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW daripada dihina. Kalau kita tengok kat media sosial ni, banyak agama-agama lain ataupun bangsa lain yang cuba menghina agama Islam. Jadi apa tindakan kita? Iaitu tindakan kita, kalau kita tak mampu nak tegur direct kan, kita tak mampu nak tegur direct, jadi kita cuba cakap, walaupun kita cuba cakap janganlah hina agama aku kan. So jangan hina agama aku. Jadi kalau dia melawan juga, kita tekanlah button report kan, button report account kan. Nanti biarlah pihak berkuasa ataupun pihak yang bertanggungjawab ni akan menguruskan individu tersebut, mengenakan sebarang denda lah. Jadi yang kedua, iaitu mengharapkan kehadirannya serta mengorbankan harta dan jiwa untuk Islam, iaitu sentiasa mengamalkan selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Contohnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu paling ringkas lah. Kalau nak tambah lagi panjang pun boleh, tak ada masalah. Yang seterusnya, menyambut hari Maulidur Rasul untuk meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau kita kadang-kadang kita sibuk dengan kerja-kerja kita kan. Jadi bila tiba hari Maulidur Rasul ni, kita kata kerja tu kita tolak tepi kejap. Kita tolak tepi kejap. Kalau ada majlis Maulidur Rasul di surau-surau masjid, hadirkan diri. Supaya orang kata dengan itulah peluang yang kita ada untuk meningkatkan kecintaan kita kepada baginda Nabi SAW. Kemudian seterusnya, mengorbankan harta dan jiwa demi menegakkan syiar Islam. Contohnya sebuah NGO ni dia nak buat program untuk satu NGO ni dia nak buat program untuk pemulihan akidah, contohnya macam tu. Kemudian kita yang berkemampuan ataupun mempunyai harta lebih, kita memberikan sedikit bantuan kewangan kepada NGO tersebut untuk melaksanakan program itu. Itu sebahagian daripada program itu sebahagian daripada mengorbankan harta untuk menegakkan syiar Islam lah. Jadi dalil dalam Al-Quran iaitu surah At-Taubah ayat 24, Allah berfirman, jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan daripada berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Okey, selesai bab jawapan kepada persoalan isu yang pertama. Kemudian kita teruskan kepada isu yang kedua. Iaitu apa isu yang kedua ni? Iaitu apakah hukum tidak mencintai Rasulullah SAW? Jadi jawapan kepada persoalan isu yang kedua ni adalah tidak syak lagi bahawa orang yang menghina Nabi Muhammad SAW wajib dibunuh, seperti yang difatwakan oleh para ulama sejak sekian lama. Iaitu antaranya adalah Al-Auza'i dan Imam Malik. Imam Malik berpendapat bahawa pesalah itu dianggap murtad dan perlu diberikan peluang untuk bertaubat. Maafkan saya. Diberikan peluang untuk bertaubat. Iaitu begitu juga haram dan dihukum kufur sesiapa yang menghina mana-mana nabi atau menjatuhkan darjat dan martabat, seperti menuduh keburukan pada tubuh badannya sebagai pincang limpuh atau kurang ilmunya serta jahil. Itu lihat al-fiqh al-manzahib al-arba'ah oleh Syekh Abdul Rahman al-Jaziri.
Kemudian Imam Ibn Muzir telah menukilkan bahawa secara sepakat ulama barang siapa yang mencela Nabi Muhammad SAW secara nyata maka wajib dibunuh. Abu Bakar Al-Farisi yang merupakan salah seorang ulama bermazhab Syafi'i berkata, barang siapa yang menghina Nabi SAW seperti menuduh beliau secara nyata maka dia dihukum kafir dengan sepakat ulama. Sekalipun dia bertaubat, tetap tidak akan gugur hukuman bunuh yang telah ditetapkan ke atasnya. Jadi kalau kita tengok para ulama ni, pendapat para ulama ni masing-masing mengatakan bahawa betapa beratnya hukum menghina Nabi SAW. Jadi apakah cara kita untuk mengelakkan daripada perkara ini berlaku, iaitu dengan kalau boleh kita tingkatkan lagi, pihak yang berkuasa kita tingkatkan lagi hukuman terhadap penghina Nabi Muhammad SAW. Yang selalu hina ni kita beratkan lagi hukumannya, sebab para ulama pun menyebut bahawa hukuman ni agak berat, hukuman yang menghina Nabi ni agak berat. Jadi terdapat dalil hadis itu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maksudnya daripada Abdullah ibn Hisham, beliau berkata, kami berjalan bersama Nabi SAW. Kemudian Rasulullah memegang tangan Sayyidina Umar. Maka beliau berkata, demi Allah wahai Rasulullah, sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu. Nabi berkata, melebihi cintamu kepada orang tuamu? Sayyidina Umar menjawab, ya wahai Rasulullah. Baginda bertanya lagi, melebihi cintamu kepada hartamu? Sayyidina Umar menjawab, ya wahai Rasulullah. Baginda bertanya lagi, melebihi dirimu wahai Umar? Sayyidina Umar menjawab, tidak. Sayyidina Umar berkata, maka aku pun keluar sambil berfikir. Kemudian aku kembali dengan suara yang lantang mengulangi perkataan tadi, demi Allah wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mencintaimu lebih dari diriku. Lalu baginda bersabda, sekarang wahai Umar, sekarang wahai Umar. Maksudnya Nabi nak kata, sekarang ni baru betul wahai Umar, macam tu. Nampak kasih sayang, kecintaan Sayyidina Umar kepada Nabi Muhammad SAW melebihi segalanya. Dia lebih sayang Nabi Muhammad. Sayyidina Umar tu lagi sayang pada Nabi Muhammad melebihi segalanya, walaupun melebihi dirinya sendiri. Okay, seterusnya kita bagi kepada jawapan persoalan isu yang ketiga. Itu apakah isu yang ketiga ni? Iaitu bagaimana cara seseorang Muslim mencintai Rasulullah SAW. Jadi yang pertamanya, bagi jawapan persoalan isu yang ketiga ni, yang pertamanya adalah mempelajari sirah Nabawiyah, iaitu mengambil pengajaran daripada perjalanan dakwah baginda ketika hayatnya, menjadi pengajaran tersebut sebagai pedoman dan panduan hidup pada zaman inilah. Jadi contohnya kita ambil peristiwa Nabi sedang berdakwah di Taif lah. Nabi sedang berdakwah di Taif, di mana Nabi dibaling batu sehingga berdarah, darah tu penuh dekat selipar baginda Nabi. Kemudian Nabi tetap bersabar. Walaupun malaikat tanya kepada Nabi, kata, nak ke aku baling gunung ni kepada penduduk Taif? Kemudian Nabi Muhammad kata tak payahlah, jangan. Nabi Muhammad kata jangan. Suatu hari nanti kota Taif ni akan menjadi Islam yang majulah. Jadi kalau kita tengok sekarang, Taif memang majulah Islam dekat situ. Jadi nampak dekat situ kita boleh ambil pengajaran cara Nabi berdakwah dengan penuh kesabarannya. Kemudian mengamalkan sunnah baginda dengan ikhlas. Iaitu sunnah yang digalakkan bukan sahaja sunnah beribadah sahaja, malah kita juga perlu mengamalkan sunnah perjuangan baginda dalam menyebarkan dakwah Islam dalam masyarakat. Iaitu sunnah ketika menyampaikan dakwah ini, iaitu sabar. Yang pertama kesabaran. Yang kedua adalah berlemah lembut. Tiada perasaan, macam tu. Nabi Muhammad tak paksa orang kafir masuk Islam kan. Nabi Muhammad berdakwah dengan cara yang baik. Kadang-kadang Nabi Muhammad tunjuk tingkah laku je.
tunjuk adab akhlak Nabi Muhammad sendiri je, sampai orang kafir pun jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Itu cara Nabi berdakwah. Jadi kita boleh mencontohi Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, mencontohi akhlak Rasulullah SAW, iaitu akhlak Rasulullah meliputi segenap aspek dalam kehidupan. Antaranya akhlak sebagai seorang pemimpin, iaitu Nabi Muhammad SAW sangat mengambil tahu tentang rakyatnya. Iaitu Nabi Muhammad kalau nampak orang yang susah, Nabi Muhammad bagi makanan sedikit lah dekat fakir-fakir miskin ni. Iaitu yang kedua, mengakhlak sebagai seorang ketua keluarga. Jadi walaupun kata kalau bagi kita lah kan, kalau isteri ni mesti kena buat kerja rumah, tapi Nabi Muhammad tak. Nabi Muhammad tolong isteri-isteri dia. Nabi Muhammad tolong isteri-isteri dia. Macam sidai baju, Nabi Muhammad tu pun tolong sidai baju. Basuh pinggan, Nabi Muhammad pun basuh pinggan. Jadi itu akhlak sebagai seorang ketua keluarga. Jadi yang ketiga, akhlak sebagai sahabat. Akhlak sebagai sahabat ni orang kata bercakap dengan baik. Itu akhlak dengan sahabat. Bercakap dengan baik, hormat sahabat kita, jaga aib dia dengan baik kan, macam tu. Jadi selesai bab saya. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hanan bin Abdul Halim, nombor metrik D191111544. Okey. Saya akan menerangkan pada bahagian kesimpulan dan pengajaran hadis. Hadis mengenai mencintai Rasulullah SAW melebihi diri sendiri dan manusia lain. Okey. Kita sebagai seorang Muslim wajib mencintai Rasulullah SAW melebihi diri sendiri dan manusia lain seperti ibu bapa, suami, isteri dan anak-anak atau serta kaum kerabat. Okey. Sebaliknya, jika kita meletakkan diri sendiri dan harta kekayaan berbanding Allah dan Rasul yang dicintai, maka kita akan mendapat kemurkaan Allah SWT. Seperti orang Korea, bila sedih ataupun putus cinta, mereka akan membunuh diri. Jadi janganlah kita bila bersedih ataupun apa-apa sekalipun, janganlah kita ingat kita ni hidup berseorangan, sedangkan kita ada Allah SWT. Dalil kan Allah bersama kita adalah surah At-Taubah ayat 40. Innallah a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang bersabar. Okey, seterusnya pengajaran hadis mencintai Rasulullah SAW melebihi diri sendiri dan manusia lain. Okey. Cinta adalah ungkapan yang sering diucap. Kalimah cinta menggambarkan perasaan sangat sayang terhadap sesuatu atau seseorang, sama ada antara suami dan isteri, ibu dan anak, sesama kaum kerabat. Cinta itu bukan sekadar tumbuh subur di dalam jiwa, bahkan suatu tindak tanduk yang dapat diukur melalui tingkah laku seseorang. Okey, jadi jika kita mencintai Allah dan Rasul, kita akan melalui kita buktikan cinta kita melalui tindak tanduk kita. Okey. Yang pertama adalah sentiasa berazam untuk bertemu dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti memperbanyakkan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, contoh daripada hadis daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya barang siapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, maka Allah SWT akan berselawat ke atasnya dengan 10 selawat. Hadis riwayat Muslim. Okey, jadi jika kita mencintai Allah, Rasulullah SAW, kita hendaklah berselawat kepada
junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang kedua adalah mengamalkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, seperti melakukan amalan harian mengikut cara dan kaedah yang Rasulullah SAW ajarkan dalam sunnah, seperti cara makan, cara minum, cara berpakaian, cara tidur dan sebagainya. Okey. Seterusnya yang ketiga, mencintai orang-orang yang dicintai Nabi. Okey, Nabi mencintai anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Jadi kita hendaklah mengikut sunnah Nabi, mencintai orang-orang miskin, anak-anak kaya, anak-anak orang miskin dan orang-orang tua, seperti memberi makan. Okey, yang terakhir meneladani akhlaknya. Okey, tidak dimungkiri bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Firman Allah SWT dalam surah Al-Qalam ayat 4 yang bermaksud, dan sesungguhnya engkau Muhammad berakhlak yang agung. Okey, salah satu tugas Nabi diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nabi bersabda, sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang semulia. Hadis riwayat Bukhari. Okey, itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.